Okay, tapi apa yang mengejutkan bila polis sampai dia dekat location Glennie tu, yang di mana dekat apartmen diorang tu lah, polis dapati yang Okay guys, video kali ini disponsor oleh Fizzy Juice. Fizzy Juice ni adalah sebuah syarikat anak tempatan yang dah menempa nama dekat pasaran dunia guys, dan dia dah berjaya jual dekat 56 buah negara. Selain tu, pelbagai award dah dan diorang berjaya rangkul dekat luar sana, antaranya dekat United Kingdom, Rusia, Poland, France, China dan banyak lagi. Untuk pengetahuan korang, dekat United Kingdom, Fizzy Juice ni diletakkan di bawah kategori ubat-ubatan dan dia dah melepasi ujian makmal yang ketat mengikut piawaian yang ditetapkan oleh MHRA, iaitu Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency. So, produk Fizzy Juice ni memang sangat berkualiti dan melepasi garis panduan yang ditetapkan dekat UK guys. Fizzy Disposable dari Fizzy Juice ni didatangkan dengan dua versi, iaitu 800 puff dan 3200 puff, dan pelbagai pilihan yang korang boleh buat sebab dia ada lebih daripada 25 jenis perasa tau. Contohnya macam strawberry sundae, grape sour apple, fizzy cola, bull energy, strawberry sour apple, guava, hazelnut kopi dan banyak lagi. So apa lagi? Tukar kepada Fizzy Disposable demi kehidupan yang lebih sihat. Kalau korang nak dapatkan produk Fizzy Disposable ni, korang boleh pergi dekat kedai-kedai vape yang berhampiran ataupun korang juga boleh layari www.fizzyjuice.com.my. Jom berhenti merokok dengan Fizzy Disposable. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Syamim ucapkan selamat berpuasa dah kepada semua dan terima kasih sebab korang dah klik video ni. Sebelum korang teruskan, jangan lupa korang tekan like dulu and then korang subscribe channel Syamim Story supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan Syamim upload nanti. Okay guys, 2 hari lepas Syamim ada baca satu komen ni lah yang minta untuk Syamim ceritakan pasal seorang model porno luar negara tau, yang bunuh power dia dekat dalam sebuah apartmen. Okay, daripada tajuk dia tu memang agak ekstrim jugalah kan, betul tak? So bila Syamim buat research, memang betul lah dia adalah satu kes pembunuhan dan kes ni baru je berlaku 3 April yang lepas tau. Lebih kurang dalam seminggu lebih macam tu lah. Dia pertama sekali yang jadi buah mulut orang sebab pembunuh tu adalah seorang model yang agak famous guys, dengan gambar-gambar lucah yang dia posting dekat Instagram, and then ada juga dia share gambar-gambar yang lucah dekat satu website yang dikenali sebagai OnlyFans. Dalam OnlyFans tu banyaklah dia share gambar-gambar lucah dia. Okay, tapi kalau dekat Instagram bukanlah dia tunjuk gambar bogel ke apa, cuma cara position dia ambil gambar tu dah ke arah posing yang agak lucah lah. Kalau korang nak tahu kisah yang selanjutnya, let's jump into the video. Nama model gambar-gambar lucah ni dikenali sebagai Courtney Clenny, ataupun kalau nama famous dia yang biasa digunakan dekat beberapa social media dia adalah Courtney Taylor guys. Dia berumur 25 tahun dan dia berasal daripada Miami, Florida, Amerika Syarikat. Okay guys, Syamil sebut nama pendek dia sebagai Clenny je lah Selain daripada berkecimpung dalam bidang modeling, Clenny ni juga boleh digelar sebagai seorang selebriti media sosial lah, sebab kesemua social media dia mempunyai jumlah pengikut yang agak ramai guys. Okay, especially dekat Instagram dia. Daripada apa yang Syamil research, dekat Instagram je dia mempunyai lebih kurang 2 juta followers tau. So selain daripada aktif dekat platform social media, dia ni sebenarnya famous bermula dekat satu website yang dikenali sebagai OnlyFans guys. Masa sebelum dia ni ditangkap kan, dia ni sangat aktif dan banyak menjana pendapatan daripada website OnlyFans tu. Okay, untuk pengetahuan korang kan, website OnlyFans ni adalah satu website yang di mana dalam tu kita boleh create content, sama ada untuk berkongsi gambar ataupun berkongsi video ke apa kan. Kemudian untuk sesiapa yang nak tengok konten yang korang buat tu, diorang kena langgan dulu channel kita ataupun video kita tu. So daripada situlah content creator boleh menjana pendapatan dengan OnlyFans tu daripada orang yang subscribe per video ataupun diorang bayar untuk langgan secara bulanan. Okay, apa yang Syamil cerita ni adalah sisi baik OnlyFans tu lah. Tapi sebenarnya website tu bukan sekadar untuk create content yang biasa-biasa je tau. Website OnlyFans ni juga terkenal dengan konten-konten seksual lah. Ada juga konten pornografi, penderaan kanak-kanak, dan banyak lagi lah benda-benda yang ganas dekat dalam tu. Okay, kiranya website OnlyFans ni dia buka satu platform untuk content creator diorang upload konten-konten yang tak sepatutnya. Okay, sekaligus benda-benda tu semua akan tarik orang ramai untuk langgan website tu. So untuk Glennie ni menjana pendapatan, dia buat benda yang sama jugalah. Dia menjual gambar-gambar dan video lucah dia dekat dalam website tu sebagai sumber pendapatan utama dia. Okay, untuk pengetahuan korang, beberapa tahun sebelum ni Glennie ni dah berkenalan dengan seorang lelaki yang dikenali dengan nama Christian Obomseli. Obomseli ni seorang lelaki yang berkulit hitam guys. Dia berumur 27 tahun dan dia ni adalah owner kepada salah sebuah syarikat Wiseman and Peachtree, iaitu syarikat tu adalah sebuah syarikat IT yang terletak dekat Georgia, Amerika Syarikat. Okay, daripada apa yang Clenny ni bagi tahu kan, dia ni memang sangat suka dekat lelaki yang berkulit hitam tau. Bukan sekadar lelaki yang berkulit hitam, especially lelaki tu banyak duit. So itulah mungkin salah satu sebab dia ni bercinta dengan Obomseli tu, sebab Obomseli tu kan owner kepada syarikat tu kan. Okay, kemudian lepas diorang bercinta, dikatakan Obomseli ni duduk bersama-sama dengan Clenny dekat sebuah apartmen mewah yang terletak dekat Edgewater, Miami, Florida.
Pada 3 April 2022, lebih kurang pukul 5 petang macam tu, polis Miami dapat panggilan daripada Clanny tau. Iaitu panggilan tu macam satu panggilan untuk minta bantuan lah. So lepas daripada panggilan tu, polis teruslah pergi ke location yang dibagi tahu oleh Clanny tadi. Okay, tapi apa yang mengejutkan, bila polis sampai dekat location Clanny tu, yang di mana dekat apartmen dorang tu lah, polis dapati yang Christian Obumseli ni dah ditikam dekat bahagian bahu guys, dan dia dah tak sedarkan diri pada waktu tu. Okay, dalam masa yang sama, lepas tu polis nampak juga yang Clanny ni tengah dalam keadaan yang berlumuran darah guys. Polis tak cerita banyak. Okay, sebab dia dah ada dekat situ dalam keadaan yang mencurigakan, polis terus gari dia untuk bantu siasatan polis. Okay, untuk selamatkan nyawa Obumseli itu pula, kemudian ambulans bawa dia ke hospital dan dia disahkan mati akibat kecederaan bahu dan pendarahan yang sangat teruk lah. So disebabkan Clanny seorang dia yang jadi saksi dan suspek dalam pembunuhan tu, jadinya polis nak dia ni disoal siasat secara terperinci lah. Okay, tapi masa ni polis bukanlah terus tuduh dia sebagai suspek utama dalam pembunuhan tu, sebab polis sendiri belum jumpa apa-apa bukti lagi waktu tu. Okay, even soal siasat pun dah dibuat banyak dekat dia kan. Clanny ni sebenarnya masih belum mengaku lagi guys dengan apa yang dia buat. Tapi polis Miami cakap sebenarnya diorang dah syak dah yang dia yang tikam boyfriend dia sebenarnya. Sebab sebelum kejadian tu, Clanny ada cakap dekat pihak polis yang dia ni bertengkar teruk dengan boyfriend dia. Okay, tambahan pula banyak benda-benda yang meragukan tentang si Clanny ni tau. Okay, kita settle lah kan, sebab bukti memang dah agak jelas dekat situ. Tapi yang peliknya dekat sini, polis tengok kelakuan Clanny ni macam ada yang tak kena guys. Yelah, pertama sekali polis pelik lah, kenapa dia call pihak polis untuk datang ke apartmen dia sedangkan dia baru je bunuh boyfriend dia dan dia ada sekali dalam rumah tu. Okey, kalau lah dia cakap bukan dia yang bunuh, at least takkanlah dia akan biarkan baju dia penuh dengan darah, betul tak? Mestilah dia akan cuba sedaya upaya untuk hilangkan segala bukti pembunuhan dia tu. Benda pelik yang kedua, masa awal-awal lagi penangkapan dia sebelum dia disoal siasat tu, dia ni ugut pihak polis yang dia kata dia akan bunuh diri tau. Start daripada situlah pihak polis dah syak macam ada benda yang tak kena dengan si Clanny ni. Okey, polis cakap polis cuma nak soal siasat je, tiba-tiba dia ni cakap dia nak bunuh diri pula. So daripada pemerhatian polis, pihak polis mungkin syak yang dia ni ada masalah yang berkaitan dengan mental dia lah. Sebab belum lagi soal siasat tu dihabiskan, dia ni dah buat benda-benda pelik lah. Daripada awal lagi penangkapan dia memang tak bagi kerjasama yang baik dengan pihak polis. So dengan soal siasat yang masih belum diselesaikan oleh Clanny tu, polis terus bawa dia ke satu hospital sakit mental untuk buat pemeriksaan lah. Okay, polis cakapnya diorang akan tinggalkan Clanny dekat ward sakit mental lebih kurang dalam 72 jam macam tu. Sebab polis nak tengok dia punya tindak balas yang ganas daripada dia. Sama dia lepas ni dia akan bunuh diri ke ataupun dia akan cuba cederakan orang lain pula kan. Tapi lepas 72 jam tu tak tahulah apa yang jadi dekat dia, sebab sampai sekarang ni pun masih tak ada apa-apa lagi update daripada pihak polis guys. Selain tu, daripada hasil siasatan polis juga, jiran diorang ada bagi tahu tau, sebelum kejadian ni diorang ni dah memang kerap sangat bergaduh. Dia katakan ada satu masa tu diorang ni bergaduh bukan biasa-biasa guys. Ada seorang jiran diorang ni pernah nampak yang boyfriend dia ni pernah pukul Clanny, sebab masa ada satu situasi pergaduhan tu, jiran dia nampak yang boyfriend Clanny ni tengah hayun tangan ke arah dia. Selain tu, kawan-kawan yang tahu tentang hubungan diorang ni pun ada bagi tahu benda yang sama juga. Diorang cakap sejak 3 bulan yang lepas, diorang ni asyik bergaduh je, bergaduh teruk tau. So bermakna hubungan diorang ni memang dalam keadaan yang bermasalah guys. Disebabkan siasatan dan soal siasat pun belum dibuat sepenuhnya kan. Buat masa ni Clanny belum lagi menghadapi sembarang pertuduhan atas kematian Obumseli itulah. Kalau betul Clanny ni ada penyakit mental, maka dia ni mungkin akan terlepas daripada semua pertuduhan tu lah. Tapi maaflah kalau Syamil silap kan. Setahu Syamil kan, kalau dekat luar negara, pesalah yang ada sakit mental ni diorang akan rawat terlebih dahulu guys. Bila keadaan mental diorang ni kembali pulih, diorang akan teruskan hukuman tu macam biasa. Cuma hukuman tu taklah seberat macam pesalah yang normal. Semua orang yang kenal dengan Christian Obumseli ni sedih lah, sebab diorang cakap Obumseli ni adalah seorang yang penyayang guys. So bila dah dapat berita kematian dia, diorang rasa macam satu kehilangan yang besar lah, terutama ahli keluarga diorang. Tambahan pula, Obumseli ni dibunuh seminggu sebelum hari lahir dia yang ke-28 guys. Okay, memang family dia tu terkesan lah cerita dia. Okay, sebab seminggu lagi nak sambut birthday dia kan. Kemudian sebelum Obumseli tu dikebumikan, dia katakan ahli keluarga Obumseli ni tak mampu tau nak tanggung kos keseluruhan untuk majlis pengebumian dia tu. So daripada situ ada satu badan pengumpulan dana yang dikenali sebagai GoFundMe. Dia dah tolong family dia untuk kutipkan dana terkumpul sebanyak $64,000 guys, daripada jumlah keseluruhan pengumpulan tu sebanyak $86,000. Kami tak pastilah sama ada kos $86,000 tu adalah kos yang normal untuk perkebumian seseorang yang mati dekat luar negara, ataupun Obumseli ni nak dikebumikan dekat tempat orang-orang kaya, orang-orang yang have lah kan. So setakat ni polis masih lagi menyiasat kematian Obumseli ni. Kita tengok je lah berapa lama kes ni akan diselesaikan oleh pihak polis. Kebiasaannya macam
macam yang korang tahulah, kes-kes yang melibatkan pembunuhan ni bukan ambil masa yang sekejap untuk diselesaikan kan. Kadang-kadang lebih daripada 10 tahun, 20 tahun pun ada. Okay, setakat tu je lah video untuk video kali ni. Maaf video ni agak pendek sikit kan. Kalau korang rasa stres, korang rasa mental korang mula terganggu, please lah cepat-cepat dapatkan rawatan supaya penyakit mental ni tak terjadi lebih teruk lagi kan. Kesian lah dekat korang, dan kesian juga dekat orang sekeliling korang yang akan terima impact daripada penyakit korang tu. Terima kasih kerana menonton channel Syamil Story. See you on the next video. Assalamualaikum. Bye bye.